terletaknya ladang herba dan rempah ratus yang terbesar di Malaysia mempunyai keluasan 3,200 hektar dan menempatkan 130 spesies tumbuhan herba. Istimewanya tempat ini ianya bukan sekadar ladang biasa, tetapi ianya juga boleh dijadikan sebagai tempat pelancongan apabila tiba di negeri Johor. Memang tidak dinafikan ladang herba dan rempah ratus Nasuha ini bukan ladang herba yang biasa. Selalunya ladang herba sekadar kawasan ladang yang dipenuhi dengan pokok-pokok herba sahaja. Tetapi di sini terdapat restoran herba, kemudahan tempat tinggal, kemudahan urutan dan spa herba tradisional. Ladang herba dan rempah ratus Nasuha ini telah dibangunkan oleh pemiliknya iaitu Tuan Haji Nasuha Kasian sejak 40 tahun dahulu. Bermula dengan menanam herba tempatan yang digunakan untuk menghasilkan produk masakan yang menggunakan jenama Mak Siti, kini kawasan seluas lebih kurang 3,200 hektar menempatkan lebih 6,000 jenis spesies herba dan rempah ratus dari seluruh dunia. Beliau mula mengumpul berbagai jenis herba dan rempah ratus daripada pelosok dunia sejak 27 tahun yang lalu. Walaupun di negara ini ramai pengusaha ladang herba tradisional, namun hasil tanaman mereka tidak pelbagai seperti mana yang dimiliki oleh ladang herba dan rempah ratus Nasuha. Inilah kelebihan ladang yang terletak di kilometer 19 Jalan Paguh Muar, Muar Johor. Tuan Haji, jadi mengapa memilih herba sebagai perniagaan? Okey, sebenarnya herba ni adalah sinas tanaman yang mempunyai khasiat-khasiat yang begitu baik untuk pemakanan, dipanggil supplement food dan juga perubatan. Justru itu di ladang kita ni kita ada lebih kurang 6,000 spesies rempah ratus dan herba dan juga pokok-pokok wild plant yang kita tanam dan keluasannya lebih kurang 3,200 hektar yang terkena yang kita tanam. Dan justru itulah dengan keluasan tanam herba ni membuatkan kita boleh mengeluarkan produk-produk yang mengandungi yang boleh mendatangkan manfaat pada manusia. Ya, jadi mungkin Tuan Haji boleh cerita apakah kelebihan pokok-pokok yang terdapat di sini? Okey. Contoh-contoh yang kita tengok macam buah ni, dia panggil buah ni yolk fruit asal daripada Arizona US. Di Amerika sana kita bawa mari dan kita tanam di ladang kita ni. Dan pertama sekali buah ni rasa dia sedap dan juga dia ni boleh segi kosmetik kecantikan, dia boleh buat masker ataupun dia boleh membuat salah satu produk iaitu boleh menghasilkan vitamin E dan juga boleh dijadikan campuran dalam aiskrim. Ini yang baik yang buah ni. Kini ramai yang menggunakan kaedah perubatan moden untuk mengatasi masalah kesihatan. Namun demikian, perubatan alternatif yang menggunakan herba dan rempah ratus semakin digemari ramai. Seperti yang kita sedia maklum, negara China menggunakan banyak herba dan rempah ratus sebagai ubat-ubatan dan kini penggunaan dan pengeluaran ubat berasaskan herba di negara tersebut bernilai lebih kurang 9.5 bilion ringgit. Nilai tersebut merupakan 50% daripada keseluruhan penggunaan ubat-ubatan di negara tersebut. Berdasarkan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, 74% penduduk dewasa di United Kingdom dan 1/3 rakyat Amerika Syarikat kini mula menggunakan rawatan berasaskan herba atau perubatan alternatif. Fenomena penggunaan ubat-ubatan berasaskan herba juga melanda Eropah di mana lebih 1,400 jenis ubat-ubatan herba digunakan dan dipasarkan secara meluas di Kesatuan Eropah. Di negara kita juga semakin ramai yang menggunakan rawatan dan ubat-ubatan yang berasaskan herba. Situasi ini disebabkan oleh penggunaan herba dalam bidang perubatan tradisional telah wujud sejak berkurun lamanya. Sebagai contohnya, tumbuhan yang dikenali sebagai porcelain atau Talinum tringula ini boleh meredakan bengkak dan mengecutkan bisul. Pokok kemuning boleh melancarkan peredaran darah
dan mujarab untuk mengubati cirit-birit. Pokok jara ulung berasal dari Amerika Selatan dan tumbuh dengan suburnya di kawasan tropika. Daun dan bijinya merupakan bahagian utama yang digunakan sebagai penawar. Daunnya boleh mengubati demam dan merawat radang anak telinga, manakala bijinya pula boleh mengatasi masalah sembelit dan muntah. Jadi Haji, apakah yang dibuat dengan tanaman herba di sini? Ya, memanglah bila pokok ni dah kita tanam dan kita buat research tentang apakah komponen-komponen chemical yang ada dalam buah-buah tersebut, dan researchnya berpanjangan, dan seterusnya dengan research itulah kita buat produk-produk. Contoh dia, kita ada buat tea gora, lepas tu kita ada buat sup, kita ada buat sup ni base daripada sumber herba, lepas tu kita buat kapsul, lepas tu kita ada extract essential oil kan, minyak pati uap ni kita jadikan buat produk kosmetik, daripada sabun kecantikan, sabun scrub dan juga wangi-wangian. Jadi ini produk-produk yang kita buat ni memang 100% daripada ladang kita. Ini yang menyebabkan kita berasa bertuah kerana kita tidak menggunakan raw material daripada luar, kerana kita dah pun menanam pokok-pokok ni dalam 40 tahun yang lampau. Keistimewaan ladang Nasuha ini lagi ialah semua tanamannya menggunakan kaedah organik, sama ada dari segi pembesaran ataupun pembiakan. Tiada racun kimia, hormon ataupun baja. Selain itu juga, ladang ini menyediakan kawasan tadahan hujan seluas 20 hektar di mana air ditapis, dirawat dan digunakan untuk tumbuhan di sini. Bukan mudah untuk membina dan melengkapi ladang seluas ini dengan berbagai jenis tumbuhan. Namun, kerana minatnya yang mendalam terhadap rahsia dunia herba, Haji Nasuha tidak pernah menoleh ke belakang. Walaupun pelaburan yang dilakukan oleh beliau sangat besar jumlahnya, tetapi dia berpuas hati dengan usaha dan masih ingin menambah koleksi tumbuhan yang sedia ada. Hasil usaha beliau ini dikagumi oleh pakar-pakar botani dari seluruh dunia yang pernah datang melawat ke ladang ini. Benarkah tempat ini menjadi lokasi bagi pakar-pakar daripada seluruh dunia? Ya, of course, di tempat kita rasa saya yang terbesar di Asia untuk as a one-stop center. Maksud dia, kita mempunyai banyak varieties of herbal, 400 dan juga wild plant yang mempunyai medicinal value. Dan di sini pernah juga dikunjungi oleh para saintis daripada seluruh dunia dalam bidang herbal ni. Lebih kurang 43 buah negara dalam dunia datang di tempat kita, dan bila mereka datang sini, mereka kagum datang di tempat kita kerana pokok-pokok yang berasal daripada temperate pun boleh hidup di tempat kita subur. Ladang ini juga menjadi kajian oleh penyelidik daripada Institut Pengajian Tinggi dan pusat-pusat penyelidikan tempatan maupun luar negara. Bagi mereka yang tidak mengenali pokok asam gelugur, beginilah rupanya pokok yang menghasilkan asam keping yang kerap digunakan sebagai bahan utama dalam masakan Melayu. Pucuknya juga mempunyai rasa masam seperti buah, dan ia juga boleh digunakan untuk mengatasi masalah berat badan yang berlebihan. Sungguh pun masyarakat kita telah lama menggunakan tumbuhan herba dan rempah ratus sebagai penawar dalam mengatasi masalah kesihatan. Tetapi masih ada juga yang memandang sinis perusahaan herba dan rempah ratus di sini. Situasi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kajian saintifik yang menyeluruh dilakukan ke atas tumbuhan herba dan rempah ratus yang ada. Ini kerana kebanyakan khasiat dan kelebihan sesuatu tumbuhan itu diturunkan secara lisan sahaja tanpa dokumen yang bertulis.
Justru itu, usaha untuk menaik taraf perusahaan herba ini wajar mendapat sokongan semua pihak. Memandangkan sumber mentahnya sudah ada, maka kajian boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja.